Namun kalau kita lihat dari segi proses seperti mana yang Datuk Seri Anwar kata beberapa hari yang sudah bila dia di interview oleh Al Jazeera, beliau mempertahankan hak Datuk Seri Najib untuk memohon petisyen pengampunan diraja. Dia mempertahankan. Dan beliau juga mempertahankan pendirian UMNO, walaupun kita tahu hos rancangan tersebut cuba untuk melaga-lagakan Datuk Seri Anwar dengan kepimpinan UMNO yang telah pun merayu kepada Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang Pertuan Agong dengan mengatakan macam mana mereka ni bersama dengan kamu di dalam kerajaan perpaduan, tetapi mereka merayu supaya Kebawah Duli Tuanku mempertimbangkan. Datuk Seri Anwar dengan tegasnya menyatakan bahawa apa salahnya, adakah ianya satu kesalahan untuk UMNO merayu kepada Kebawah Duli Tuanku supaya Kebawah Duli Tuanku mempertimbangkan petisyen pengampunan dia. That's the process and I respect that process. Anyone, any prisoner, any convict have the right to appeal to the king and seek pardon. Why deny Najib's right? But let the process go. What message is it sending to you as a coalition partner? The fact that they're supposed to be on your side as a unity government, but now they've gone ahead to seek a royal pardon for Najib. Is that an offence? Is it against the constitution or the rule of law to seek pardon for those convicted? It's not. I mean, everybody has the right to appeal. They go through the process. When asked, I happen to be in the board, in the pardons board, because by my virtue of being in charge of the federal territory. Is there a conflict of interest there then? There's no conflict. I will look at the process. I've read the appeal by the UMNO, and my response is they have every right to appeal. Baik Tok. Ya. Soalan daripada studio masih lagi berkenaan dengan Hakim Razlan. Okey. Ya. Adakah masih ada harapan buat Datuk Seri Najib Razak dibebaskan atau mendapat keadilan selepas perkara ini diumumkan atau dibacakan pertuduhan oleh PMX tadi? Ya. Harapan ataupun peluang Datuk Seri Najib masih macam biasa. Masih macam biasa. Mungkin harapan untuk diberikan keadilan melalui proses kehakiman, proses undang-undang mungkin sedikit payah disebabkan kita pun tahu bahawa keseluruhan badan kehakiman ini bukan kata semualah tapi sebahagian besarnya lantikan dibuat zaman Tun Dr. Mahathir, dan kita pun tahu perangai Mahathir macam mana so kita nak cakap banyak pun tak boleh cuma kita harap di bawah kepimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim ini beliau dapat melakukan perubahan, ataupun setidak-tidaknya kalau tak merubah, kena pastikan bahawa badan kehakiman ini boleh berlaku adil. Kalau tak boleh kita tukar ketua hakim, tak boleh kita tukar hakim-hakim yang telah pun dilantik zaman Tun Dr. Mahathir, setidak-tidaknya kita boleh neutralkan mereka, menjadikan mereka hakim-hakim yang penuh integriti, hakim-hakim yang boleh mengambil keputusan dengan seadil-adilnya tanpa mengira warna kulit, tanpa mengira agama seseorang, tanpa mengira darjat seseorang miskin ke kaya ke, tanpa mengira latar belakang politik seseorang. Maknanya kita mahu institusi yang betul-betul boleh berlaku adil kepada semua pihak, tak kira latar belakang dia. Dan saya nampak mesej yang Datuk Seri Anwar Ibrahim sampaikan itu sangat jelas. Maknanya dia tidak ada masalah untuk Datuk Seri Najib dan untuk UMNO menyokong petisyen pengampunan diraja yang dibuat oleh Datuk Seri Najib. Dan sekarang ni ianya terserah ke atas Kebawah Duli Tuanku. Kalau misalnya saya yakin dengan pujukan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, insya-Allah tidak ada apa yang mustahil. Peluang untuk Datuk Seri Najib mendapat pengampunan ini insya-Allah masih lagi ada. Okey Tok. Ya. Berkenaan dengan kes ni, mungkin kes ni akan dipolitikkan oleh musuh kerajaan perpaduan tersebut. Ya. So menurut Tok macam mana? Saya
memang hari ini kalau tanya dengan saya lah, saya rasa patut orang lain je jawab. Sebab kalau SPRM jawab pun boleh. Kalau misalnya Ketua Hakim jawab pun boleh. Tapi masalahnya YB Dominic ini, ahli Dewan Negara, dia tanya soalan itu kepada Perdana Menteri. Jadi suka tak suka, Perdana Menteri kena jawab apa hasil dapatan daripada SPRM dan apa hasil dapatan daripada keputusan yang dibuat oleh Tun Tengku Maimun. Jadi inilah yang digunakan oleh puak-puak Perikatan Nasional dan geng-geng pengkhianat dalam UMNO ini yang hari ini menghasut ahli-ahli UMNO, terutamanya mereka-mereka yang pro Datuk Seri Najib Tun Razak ini, untuk menunjukkan seolah-olah bahawa peluang Datuk Seri Najib untuk dibebaskan zaman pemerintahan Datuk Seri Anwar ini tidak ada. Supaya penyokong-penyokong Datuk Seri Najib, ahli-ahli UMNO khususnya, memboikot pilihan raya, tidak keluar pilihan raya, tidak keluar untuk mengundi, tidak memberikan sokongan kepada calon-calon Pakatan Harapan. Tetapi persoalan dia, sekiranya kita melakukan boikot ini, sekiranya kita memberikan undi kita kepada Perikatan Nasional, yang akan untung ialah PN. Yang akan untung ialah orang yang belakangnya ada Mahathir, yang di belakangnya ada Muhyiddin, yang di belakangnya ada Ismail Sabri. Mereka-mereka inilah yang hari ini menyumbang kepada kedudukan Datuk Seri Najib Tun Razak berada di penjara. Yang ini kita kena jelas. Jadi jangan sampai kita mendengar jawapan Perdana Menteri berhubung dengan apa yang SPRM cakap dan apa yang Tengku Maimun putuskan. Kita nak memboikot satu sama lain yang akhirnya rugi kita. Kita masuk pilihan raya, sebahagian kursi ditandingi oleh calon BN, sebahagian kursi ditandingi oleh calon Pakatan Harapan. Kalau undi BN saja, PH pun akan undi PH saja. So bila memboikot satu sama lain, last yang untung Perikatan Nasional. Ini sangat bahaya. Ya. Ya. Tentera bawang ni semua dah menghalakan serangan juga lah pimpinan itu sendiri. Ya. Kenaan statement itu macam mana tu kita nak Ini kita kena hadap lah. Kita tidak ada pilihan. Sebab kita sekarang ni berada dalam satu zaman, semua orang ada reporter. Selagi kamu ada social media, selagi kamu ada smartphone, selagi kamu ada internet connection, selagi itu semua orang berhak untuk bercakap. Dan kita tahu bahawa hari ini kerajaan ini bukan macam kerajaan dulu, boleh buat sesuka hati macam zaman Mahathir. Dia boleh rompak negara ni, dia boleh jadikan anak-anak dia billionaire. Tidak ada siapa yang tahu, kerana zaman itu tidak ada internet. Tetapi hari ini bukan hanya kita tidak boleh buat salah. Hari ini perkara yang kita tak perlu jawab pun sepatutnya kita elak daripada menjawab. Kerana menjawab itu pun boleh menyebabkan ada pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab, spin, dan akhirnya ianya akan memburukkan kita. Itu sebabnya dalam zaman media sosial ni, bagi saya setiap apa yang kita nak buat, kita perlu berhati-hatilah. Kalau boleh dimasukkan ke dalam Stratcom terlebih dahulu, diadakan perbincangan awal terlebih dahulu sebelum sebarang kenyataan dibuat. Itu lebih baik. Itu lebih baik. Okay, tapi saya yakin Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, dia ada sebab-sebab dia kenapa dia menjawab sesuatu isu tu. Dan sudah pasti dia sudah konsult dengan penasihat-penasihat beliau. Sudah pasti ada sebab dan kenapa beliau memilih untuk menjawab, walaupun ada risiko yang cukup besar dan boleh memudaratkan rakan kongsi kerajaan perpaduan daripada UMNO. Kerana yang akan terkesan teruk sudah pastilah kita di dalam UMNO, kerana kita akan dilihat gagal untuk membela bekas presiden kita.
Tetapi suka tak suka, kita kena hadap benda ni. Inilah politik tahun 2023. Okey Tok. Ya. Adakah ianya akan mengganggu persediaan kerajaan perpaduan khususnya UMNO itu sendiri? Sudah pasti akan ada kesan, namun insya-Allah kita akan cuba memberikan penerangan ke akar umbi. Sekarang pun Selangor umpamanya kita dah mula dengan pelancaran jentera Sungai Panjang. Di Sungai Panjang semalam. Besok kita di Serendah di Hulu Selangor. 25 kita akan berada di Kelantan. 23 kita di Kelantan. 25 kita akan berada di Sungai Kandis. So kita akan turun membantu sahabat-sahabat kita untuk memberikan penjelasan, penerangan. Memang sekarang ini kita amat-amat dahagakan maklumat. Akar umbi kita amat-amat dahagakan maklumat. Jadi kita mengharapkan rakan-rakan kepimpinan UMNO bahagian, rakan-rakan kepimpinan ataupun ketua cabang PKR, Amanah, DAP, saya harap semua memainkan peranan memberikan penjelasan yang sejelas-jelasnya berhubung dengan setiap isu yang dibangkitkan. Kalau tak boleh jelaskan, bantu kita share jawapan-jawapan yang kita sediakan daripada Komunikasi UMNO Malaysia, yang begitu juga daripada Sekretariat Media Perpaduan juga. Kita sentiasa menghasilkan bahan-bahan untuk memperjelaskan berhubung dengan isu-isu ni.